لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah ada sebut inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ni kita nak cerita bukan nak cerita Ramadan, kita nak cerita persediaan, iaitulah pintu gerbang Ramadan, boleh kata gitulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ialah 12. Belum wujud bulan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah dah sebut dulu dah 12 bulan. Siap-siap dah. Jadi akhirnya Sayyidina Umar ketika itu ataupun ada beberapa sahabat yang lain menyusun bulan-bulan hijrah, menyusun bulan-bulan Masihi selepas ataupun sebelum daripada itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Kemudiannya Nabi SAW dia ada sebut perkara tentang bulan 12 ini, tuan-tuan. Apa dia? Kata Nabi SAW, Allah telah cipta 12 bulan. Tapi dalam 12 itu ada 4 yang haram namanya. Kata Nabi SAW. Dalam bulan Rajab, antara bulan-bulan haram itu, bulan suci daripada 12 bulan ada 4 bulan haram. Maka Rajab adalah kata ulama', sebagian ulama' antara 4 bulan yang paling suci, yang paling baik kata ulama' adalah bulan Rajab. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bulan haram tu apa tuan-tuan? Saya sebutlah sebagai ulang-ulang kita punya, kita panggil apa? Ulang-ulang, nama pun tazkirah. Kita ulang-ulanglah semua pelajaran kita. Bulan haram ni ada 4. Yang pertamanya Zulkaidah, yang keduanya Zulhijjah, yang ketiganya Muharram. 3 bulan. 3 bulan ini yang Allah atur. Nabi SAW sebut 3 bulan ini adalah 3 bulan haram yang berturut-turut. Akhirnya ada 1 bulan yang paling jauh daripada bulan-bulan ini, iaitulah bulan Rajab, yang Nabi SAW sampai menggelarkan, ada gelaran untuk Rajab ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebab bulan Rajab ni dia sangat mulia, maka ada satu kumpulan, satu bani, satu suku di zaman itu yang sangat memuliakan bulan Rajab, sehingga dirakamkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi namakan Rajab itu sebagai Rajab Mudhar. Ada satu suku kaum yang namanya kaum Mudhar yang sangat-sangat memuliakan bulan Rajab. Kerana Nabi SAW sukakan bulan Rajab, maka Nabi SAW memuliakan orang yang memuliakan bulan Rajab sehingga menamakan Rajab itu dengan nama Rajab Mudhar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bulan Rajab ini menjadi bulan yang sangat mulia, sehingga kata ulama' yang mulia itu adalah kerana padanya ada Isra' wal Mi'raj. Sebelum kita masuk persediaan, apakah yang perlu kita buat, apakah yang perlu kita tatapi, apakah yang perlu kita panggil apa, koreksi diri kita sebelum menghadapi Ramadan. Ada beberapa perkara dalam bulan Rajab yang tak boleh kita abaikan. Apa dia tuan-tuan? Isra' wal Mi'raj. Walaupun Isra' wal Mi'raj ini akan ada satu penyampaian yang khusus nanti. Ada satu kuliah yang sangat baik. Mungkin satu kuliah khusus lah kita panggil. Satu hari mungkin yang akan kita buat khusus Isra' wal Mi'raj, kuliah besar. Tapi ada beberapa hadiah yang kita kena ambil tahu sebelum Ramadan. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sebab kalau kita ikut sunnah ataupun kita selusuri perjalanan salafus salih, mereka ini bersedia menghadapi Ramadan itu bermula 6 bulan sebelum. Ini yang dinukilkan dalam kitab-kitab ulama'. Bahkan mereka sendiri itu menulis kitab, tarikh kitab mereka itu adalah 6 bulan sebelum Ramadan. Tapi dalam kitab mereka menyentuh banyak tentang Ramadan.
nak menyatakan bahawa mereka ini sangat-sangat ingat Ramadan. Sunnah mereka itu sehingga tahap 6 bulan sebelum mereka dah ingat dah Ramadan. Maka antara kaedah-kaedah untuk kita menuju ke Ramadan, untuk kita ingat Ramadan, sekurang-kurangnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, muliakan bulan Rejab. Sebab dalam bulan Rejab merupakan bulan-bulan yang sangat banyak hadiah yang Allah berikan. Sehingga ada satu hadis Nabi SAW. Saya keluarkanlah sikit ni, kita panggil apa? Point ataupun kita panggil saya punya mungkin kita boleh goreng nanti kan masa Isra wal Mi'raj. Tak apalah, saya keluarkan sikit sebagai panduan untuk kita jumpa Ramadan. Bukan kita nak ambil ketika 27 Rejab baru kita nak ambil Ramadan ni macam mana kita nak. Tak tuan-tuan. Kita tak perlu tunggu Isra wal Mi'raj. Tak perlu tunggu 27. Sepatutnya 1 Rejab itu kita tu dah sediakan habis dari kita. Antara hadis Nabi SAW yang Nabi bawa, yang Nabi ceritakan. Ketika mana naik ke atas itu, saya bawa satu kisah lah. Tuan-tuan yang dimulakan Allah. Ulama sebut, Nabi ni ketika Isra wal Mi'raj, kenapa dia boleh jadi terpujuk? Sebab hadiahnya terlalu banyak. Bukan sekadar solat. Bukan sekadar jumpa Allah. Bukan sekadar selawat, tidak. Ada satu hadiah besar yang Nabi tu sangat bangga ceritakan pada sahabat-sahabat. Apa dia tuan-tuan yang dimulakan Allah? Kata Nabi SAW, saat aku naik ke atas, saat aku ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saat ketika mana aku dah sampai ke langit ketujuh, ketika mana sampai langit ketujuh, aku nampak satu tiang, kata Nabi SAW. Satu tiang itu ada seorang Nabi ataupun ada seorang individu yang sedang bersandar. Maka Nabi beri salam. Nabi tegur orang tersebut. Maka dipalingkan mukanya kepada Nabi SAW. Bukan paling tu maksudnya tak suka pada Nabi lah. Maksudnya berpaling pada Nabi tu memandang muka. Nabi ketika itu, individu tersebut ketika itu melihat ke arah Nabi ketika mana Nabi tegur. Akhirnya kenallah Nabi SAW. Yang bersandar di tiang itu adalah Nabi Ibrahim AS. Maka apa kata Nabi Ibrahim AS? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi bawa ucapan itu, wahai Muhammad, kata Nabi Ibrahim, perintahkan umat kamu untuk memperbanyakkan tanaman-tanaman pokok di syurga, kata Nabi Ibrahim. Maka Nabi pelik tuan-tuan. Macam mana nak tanam pokok kat syurga? Ni tuan-tuan, sahabat ni, dia Nabi sahabat. Dia pandang akhirat ni macam satu perkara yang real depan mata. Sampai tahap pokok syurga ni, diorang ni bekerja-kerja sangat. Maka Nabi Ibrahim kata ni, ada satu pokok syurga yang kena tanam pokok syurga banyak-banyak. Nabi duk tanya apakah pokok syurga tersebut. Maka kata Nabi Ibrahim AS, ucapkanlah kalimat la hawla wa la quwata illa billah. Rupanya kalimah zikir ini pun adalah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, dan itu pun adalah hadiah terbesar. Sehingga Nabi Ibrahim kata, perintahkan umat kamu tanam pokok syurga banyak-banyak dengan kalimah ini. Tiada daya kekuatan. Tiada daya, tak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah wasiat-wasiat ini yang sepatutnya kita amalkan sebelum masuk Ramadan. Ini Allah turun Rejab. Maknanya pintu gerbang kita adalah pada bulan Rejab. Tuan-tuan, pintu gerbang ini, insya-Allah tabarakallah, kita nak menghadap Ramadan. Saya kadang-kadang pelik dengan keadaan kita tuan-tuan, dengan keadaan saya. Saya ni kadang-kadang kalau nak ke istana, saya ni dulu selalu dijemput ke istana di masa sekolah dululah, di kolej dulu. Selalu dijemput ke istana. Untuk baca Yasin, tuan-tuan, jangan anggap saya macam besar sangat, tak. Saya cuma dijemput bersama-sama semua kawan-kawan saya untuk pergi baca Yasin lah. Cuma tuan-tuan yang dimulakan Allah, bila kita nak masuk ataupun kita sebut nak ke istana, nak masuk pintu gerbang istana, tuan-tuan, sampai tahap kami ni perlu ada rehearsal. Nak salam macam mana? Nak salam dengan tuanku macam mana? Kalau raja ataupun ketika itu kerabat dia raja tak ada, apa yang perlu kita buat?
betulkan songkok. Songkok tu kalau boleh pemakaian ada tema dia, ada keadaan tema dia, kadang-kadang kita perlu sengitkan songkok. Sengitkan tuan-tuan, sengitkan. Kita ikut tu habis. Samping betulkan, kita punya bentuk tu mesti V dan sebagainya. Mesti wajib. Tuan-tuan, saya kadang-kadang pelik. Dulu saya sangat-sangat patuhi perkara tersebut. Saya anggap itu adalah satu penghormatan besar untuk raja. Tapi bila sampai Ramadan, saya tak rasa penghormatan saya terhadap Ramadan itu sampai tahap begitu. Saya tak rasa begitu, tuan-tuan. Jadi saya tak tahu tuan-tuan, tapi saya rasa diri saya seolah-olah begitu. Jadi saya cuba cari kaedah-kaedah. Hari inilah saya cuba bawa untuk sama-sama kita kongsi untuk diri saya terutama dan tuan-tuan. Apakah perkara yang paling besar yang Nabi cuba bawa dalam bulan Rajab untuk Ramadan? Maka kata Nabi SAW, bawa dulu la haula wala quwata illa billah. Adakah sekadar baca tuan-tuan? Tak. Rupanya Nabi bawa banyak lagi hadiah-hadiah. Maka Nabi bawa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ala ummati ma bainal haram ma bainal halal wal haram. Allah iktiraf satu perkara yang nak tunjuk ni la haula wala ni. Apa hebatnya perkataan ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ala ummati. Nabi iktiraf Muaz bin Jabal. Iktiraf dia sangat-sangat. Sampai Nabi kata, dalam umat aku, maka Muaz bin Jabal ini paling pakar dalam mengasingkan ataupun dalam menetapkan manakah yang paling halal dan yang paling haram. Muaz bin Jabal. Iktiraf dia sangat-sangat. Nabi iktiraf sangat-sangat. Sampai Nabi sebut dalam perjalanan jumpa Muaz bin Jabal, Nabi sebut depan sahabat, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku sangat sayangkan kau. Ini Muaz bin Jabal tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam iktiraf itu, dalam kesayangan sebegitu, apa yang Nabi sebut selepas itu tuan-tuan? Wallahi, inni la uhibbuk. Wallahi, dengan Allah itu sebagai saksi. Dengan Allah itu sebagai saksi. La uhibbuk. Satu penegasan. Tiga penegasan. Wallahi, satu penegasan. Ini dua penegasan. La, tiga penegasan. Yang Nabi kata, uhibbuk. Aku sangat sayangkan kau, wahai Muaz bin Jabal. Tapi apa Nabi kata? Faqal. Apa kata Nabi SAW? Usika la tada'anna fi duburi salati fatakul, kata Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tuan-tuan, dalam pengiktirafan yang tahap sebegitu kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, Nabi tinggalkan satu doa untuk Muaz. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kamu, la tada'anna, jangan sesekali kamu tak berdoa fi duburi solat, ketika mana selesai daripada solat itu, kata Nabi SAW, jangan tinggal Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk ingat engkau ya Allah. Saya selalu baca doa ni tuan-tuan dalam kuliah kita pun. Bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Bantulah aku untuk jadi hamba terbaik ya Allah. Persoalannya tuan-tuan, kena tak dengan la haula wala quwata illa billah yang kita nak bawa tadi. Tambah pula Muaz ini orang yang, apa kurang Muaz ni tuan-tuan? Muaz bin Jabal ini radhiyallahu anhu. Apa kurang beliau? Nabi sampai iktiraf dialah yang paling hebat dalam mengasingkan ataupun mengiktiraf halal dan haram itu. Apa sangat nak banding dengan saya yang hari-hari duk kuliah, hari-hari duk cakap dengan orang. Apa hebat saya? Apa hebat? Tuan-tuan, apa kurangnya Muaz bin Jabal? Kan hafiz Quran pula tu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, pengiktirafan Muaz yang hebat sangat itu. Tapi tetap juga Nabi SAW. Nak cerita la haula wala quwata illa billah illa aliyyil azim tadi. Tak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nabi wasiatkan satu perkara. Hebat mana pun dia, Nabi kata jangan lupa doa. Allahumma a'inni ala zikrika. Minta tolong dengan Allah. Minta tolong sangat-sangat dengan Allah. Supaya
Allah lah yang memberi pertolongan kepada kita untuk sentiasa ingat Allah balik. Sentiasa syukur balik. Sentiasa nak jadi hamba baik. Balik semula yang hamba yang hebat. Hebat mana pun kamu. Walaupun perkara tersebut ringan. Ingat Allah senang tak? Senang tuan-tuan. Ingat Allah je. Tapi tetap juga Nabi sebut pada Muaz bin Jabal yang hebat itu, jangan lupa sandarkan usaha itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, sebab perkara ni lah salafus soleh itu dia bersedia 6 bulan, bukan sedia 3 bulan. Sebab nak sambut Ramadan. Persoalan besar tuan-tuan pada diri kita. Tanya diri kita dalam, kita panggil, saya sebut selalu tuan-tuan, qulubil a'maq. Tanya dalam hati yang paling dalam, apakah persediaan Ramadan kita sekarang? Ada tak kita sebut-sebut tentang Ramadan sekarang? Atau mulut kita ni dah sebut pasal raya dah? Kita dah sedia untuk sambut kehabisan Ramadan dah? Ataupun kita masih lagi letak dalam diri kita ni, dalam hati ni, masih ada Ramadan tercatat, tertulis, terukir dalam hati kita, ataupun kita hanya sekadar sama-sama Ramadan itu dalam mata dan hati kita. Itu yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah diajarlah haula wala quwata illa billah ini satu perkara yang besar. Sehingga galakan itu menyebabkan Allah beri satu ganjaran besar. Allah beri seolah-olah kita tanam satu pokok di dalam syurga, yang mana bila kita masuk syurga ialah kita yang tanam kat syurga. Maknanya kita akan tengok pokok kita sendiri. Seolah-olah itu satu jaminan syurga bagi Allah Subhanahu wa taala dengan hanya sebut la haula wala quwata illa billah. Tapi dengan syarat perkara tersebut dibawa juga dengan hati. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita ini selalu kena syukur. Syukur. Syukur sebab apa yang kita ucap ini. Syukur sebab hadir hari ini. Syukur sebab diberikan peringatan untuk istighfar tiap-tiap hari. Syukur untuk sebab diberikan ingatan. Syukur sebab kita diberikan Allah untuk kita ingat untuk bersyukur balik. Macam tu. Maka dengan syukur ini tuan-tuan, akhirnya kita akan mula mengharapkan kenikmatan selepas daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iz ta'adzana rabbukum, kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tambah apa tuan-tuan kalau syukur? Allah kata kalau syukur Allah tambah nikmat, kata ulama. Cuma nikmat apa dia? Nikmat untuk mengamalkan agama. Kita nak Ramadan, nikmat untuk amalkan agama. Siapa yang syukur? Syarat dia syukur dulu. Maka Allah akan tambah nikmat itu dengan nikmat agama. Macam mana nak belajar syukur tuan-tuan? La haula wala quwata illa billah. Kita rasa cukup, kita rasa Allah paling besar. Masalah kita ni, kita perasan, bukan tuan, saya perasan, saya rasa saya boleh jamin dalam ramai-ramai yang solat berjemaah itu, berapa ramai yang angkat takbir, yang takbirnya itu masuk dalam hati dia. Tuan-tuan, Abdullah ibnu Abbas, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tiga ni tuan-tuan, bila ambil wuduk sahaja menggigil tuan-tuan. Bukan gigil main-main. Sampai tahap ulama kata kalau pegang tangan mereka tu sangat kuat, kasar tangan mereka. Tapi bila pegang tangan mereka ketika ambil wuduk, tangan mereka tu sejuk sangat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka itu bersedia untuk mengucapkan satu kalimah paling besar dalam solat. Kalimah paling berharga dalam solat. Yang namanya Allahu Akbar. Takbir itu saya jamin zaman kita, termasuk saya tuan-tuan. Angkat je takbir, tak ada terlintas dalam hati kita tu perasaan Allah tu besar. Tak ada. Kita cuma sebut Allahu Akbar. Tapi kita tak, kadang-kadang sampai tahap rosaknya diri kita ni. Kita tak boleh nak manakan Allahu Akbar tu. Angkat takbir tu, Allahu Akbar. Allah Maha Besar pun tak masuk. Tak ada dalam fikiran. Tak ada dalam hati. Dia kerana kita ni tak pernah nak anggap la haula wala quwata billah. Tak pernah nak anggap diri kita ni macam tak ada kuasa. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Kalau betul lah Allahu Akbar itu kita ucap betul-betul, kita akan berkeadaan seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman tadi yang kita sebut, Sayyidina Omar, Ibnu Abbas radhiyallahu. Dia seolah-olah satu perkara yang sangat kita tertunduk bila kita nak solat.
Sebab tuan-tuan yang dimulakan Allah, kita tengok perangai kita hari-hari cukup lah tuan-tuan. Kita sebut hari-hari, kita ucap hari-hari Allahu Akbar. Hari-hari kita ucap. Tapi aplikasi terhadap perkataan tersebut ada tak termasuk dalam kehidupan kita? Ada tak selepas daripada solat itu, bila jumpa orang lain, ego kita turun? Tak ada tuan-tuan. Habis solat, masuk sembahyang, habis solat, masuk kereta, tutup pintu, jalan atas jalan raya, kita rasa jalan tu kita punya habis dah. Masuk pintu kereta, semua orang kita rasa salah dan kita betul seorang-seorang. Itu belum cerita yang lain tuan-tuan. Dengan isteri, kita rasa kita lah yang paling hebat. Kita belum cerita bab kerja tuan-tuan. Kita rasa kita lah yang paling bos. Yang bawah semua salah. Masalahnya, Allahu Akbar itu, maknanya tidak ada yang paling besar selain Allah. Tapi kenapa kita masih rasa besar selepas solat? Sebab kita tak pernah letak perkataan Allahu Akbar. Baru cerita perkataan Allah saja tuan-tuan. Permulaan solat pun kita dah fail untuk merasai yang Allah itu ada di depan kita. Apatah lagi Fatihah kita. Apatah lagi bacaan-bacaan Quran kita. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah. La in syakartum la azidannakum. Kata ulama, syukur itu dia akan tambahkan nikmat. Kita pun akan mengharapkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat untuk mengamalkan agama. Bermula daripada syukur tadi, kita bawa kepada pengamalan itu. Apa yang kita dapat, tapi tak dapat bawa kepada amal agama Allah, maka perkara yang perlu dirisaukan adalah takut-takut itu adalah sedikit tanda-tanda istidraj. Allah umpan kita macam dapat sesuatu. Dapat sesuatu, dapat itu dan ini. Tapi rupanya hakikat sebenarnya, kita sedang menuju kepada kebinasaan. Itu istidraj tuan-tuan. Kita menuju ke arah gaung untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah. Neracanya, timbangannya adalah sejauh mana semua nikmat yang Allah beri pada kita membawa kita lebih hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun akan bantu kita untuk amalkan agama Allah. Kita nak jadikan siang kita nak jadikan malam, siang malam kita ini semakin mirip dengan siang dan malamnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sampai tahap ini, kita cuba sampai mirip malam siang kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah perkara itu dinamakan berkah. Inilah kata ulama setinggi-tinggi nikmat, iaitulah keberkatan. Tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah yang patutnya kita bawa kepada Ramadan. Belajar dulu syukur. Syukur ni bukan sekadar terima kasih rupanya kata ulama. Rupanya syukur ini nak membawa kita ini rasa untuk beramal lebih lagi. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan Allah. Dalam Ramadan ini saya suka kadang-kadang dalam handset ni saya suka selak-selak kitab-kitab Hayatus Sahabah. Saya suka jugalah dengar-dengar kuliah-kuliah booster tu kan sebagai penambahan untuk saya jugalah. Kita ni bukan tahu sangat tuan-tuan. Saya pun ambil-ambil ataupun dengar banyak belajar dengan ustaz-ustaz lain tuan-tuan. Jadi saya pun suka buka kitab-kitab Hayatus Sahabah. Saya suka cerita dengar Allah Muhammad membaca kisah-kisah mereka ini. Kadang-kadang mereka ini sedih sebab apa? Kita kena tiru sedih tersebut. Dan sedih itu perlu kita bawa terutama jalan Ramadan. Sebab Ramadan ini paling utama. Kita akan cerita Ramadan nanti insya-Allah. Sebab Ramadan ini paling utama. Tidak ada bulan yang paling mulia selain bulan Ramadan. Walaupun Rejab itu sangat-sangat sampai ulama itu banyak keluarkan Nabi itu banyak keluarkan hadis tentang Rejab dan sebagainya. Tetap juga tak boleh melawan kemuliaan Ramadan. Sampai tahap ulama kata Rejab itu dijadikan haram berperang, dijadikan sangat tenang kerana kita nak memulakan Ramadan. Gerbang tuan-tuan. Sampai tahap begitu mulianya Ramadan. Kenapa kita tak kejar Ramadan? Kenapa kita tak cari satu pemangkin untuk kita lebih hebat dalam Ramadan kita pada tahun ini? Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perempuan rahmati Allah pergi ke Mesir ataupun
duduk dengan orang-orang yang sukakan Ramadan. Bukan Mesir je lah. Malaysia pun ramai orang yang sukakan Ramadan, kejar-kejar Ramadan ini. Kalau tuan-tuan perempuan, saya sukalah duduk dengan mereka ni dulu. Kalau duduk dengan mereka, tuan-tuan yang dimulakan Allah, mereka ni akan suka, antaranya mereka, kalau syekh-syekh ni, antara syekh-syekh sendiri, dia akan suka berbual apa, tuan-tuan? Dia akan cuba bagi semangat macam ni. Ustaz, boleh bagi saya satu amalan tak? Dia minta satu amalan. Boleh tak bagi saya satu amalan untuk saya amalkan bulan Ramadan nanti? Paling tidak saya dan ustaz dapat manfaat. Sampai tahap gitu, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cari satu pemangkin. Satu pun cukup. Satu perkara je yang menyebabkan kita ni takkan putus asa ataupun kita boleh amalkan sebulan penuh perkara tersebut. Kalau solat tu jangan ceritalah. Ni amalan lain yang boleh menyebabkan kita rasa macam okey, kita tak putus asa, kita boleh kekal dengan amalan ini sampai habis Ramadan sekalipun, boleh kekal. Maka saya ketika itu duduk dengan mereka, Syekh Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Sa'ad Jawish ketika itu, maka kata Syekh Jawish ketika itu memandang kami semua para pelajarnya, maka kata beliau, amalkanlah selawat sebanyak 500 kali. Amalkan begitu, kata beliau. Senang dan mudah. Walaupun ketika riak, ia akan mendatangkan pahala. Dan ia akan menyebabkan Ramadan kamu, Ramadan yang mulia. Maka kami amalkan ramai-ramai, tuan-tuan. Tanpa putus asa, dan itu sangat ringan. Sebab tu untuk kali ni, tuan-tuan, Ramadan kali ni, saya cuba buka kitab Hayatus Sahabah. Saya jadi imam begitu, dalam bilik imam ada kitab namanya kitab Hayatus Sahabah. Saya kadang-kadang buka saja-saja tengok. Saya buka, tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW. Akhrajal Hakim. Dikeluarkan oleh Hakim. Imam Al-Hakim telah merekodkan satu riwayat. Yang riwayat ini akhirnya sampai kepada An Aisyata Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ikut sebutan betul Aisyah ni, Aisyah lah, bukan Aisyah. Kalau apa kita panggil, kalau Melayu tu Esah tu lagi jauh lah pergi dia. Kan? Kalau Aisyah tu mesti dengan Ain sebenarnya, bukan dengan Aisyah, bukan. Dia Aisyah. Bolehlah Aisyah pun bolehlah. Melayu ni bukan ubah. Cuma sebutan kita terbiasa dengan sebegitu, boleh, tak ada masalah. Cuma yang betulnya adalah Aisyah. Tuan-tuan, kalau tengok kisah sejarah Aisyah ini, seorang perempuan yang sangat hebat, seorang isteri yang sangat hebat. Walaupun beliau tidak dimasukkan dalam 4 perempuan terhebat dalam dunia, tapi beliau ini antara orang yang paling banyak disebut oleh Nabi SAW. Maka diriwayatkan satu riwayat daripada beliau. Kata Nabi ketika itu, riwayat tersebut, zakartu, satu ketika itu, zakartu nara, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, fabakaitu. Satu hari aku teringatkan pasal neraka. Kata Sayyidatina Aisyah, satu hari itu aku tengah duduk-duduk teringat neraka. Tuan-tuan, duduk ingat neraka, tuan-tuan. Neraka ni Allah cerita dalam Quran macam ni, macam tu. Seolah-olah begitulah Sayyidatina Aisyah itu. Yang Nabi SAW, suami Sayyidatina Aisyah itu sebut sebegitu, sebegini, sekian. Maka teringatlah Sayyidatina Aisyah ketika itu tentang neraka, fabakaitu. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Fabakaitu. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu juga instan, kita panggil instan lah kan. Kalau salah bahasa Inggeris saya betulkanlah. Saya ni bukan pakar bahasa Inggeris sangat. Saya main sebut je. Asal bunyi jadilah. Jadi ketika itu juga, maka Sayyidatina Aisyah itu menangis. Fabakaitu, kata beliau. Jadi dalam duk nangis seorang-seorang tu, tuan-tuan yang mulakan Allah SWT, Nabi nampak. Faqala Rasulullah SAW. Nabi nampak, maka kata Nabi SAW, malaki ya Aisyah. Ni maka bila macam tu, Nabi SAW tanya, malaki ya Aisyah. Ni kenapa ni Aisyah? Malakia ni jangan terjemah dalam bahasa Melayu betul lah. Kalau bahasa Melayu betul, lain bunyi dia, tuan-tuan. Malakia. Ma ni apa kan? Apa lakia dalam bahasa kita? Apa? Lakia. Apa? Lakia ni bagi engkau. Apa bagi engkau ya Aisyah? Macam pelik sikit lah. Tapi kalau dalam bahasa kita, maksud dia lebih kepada
Malakia ya Aisyah, apa hal ni, gitulah, kenapa engkau ni wahai Aisyah, wahai isteriku, sebegitulah. Maka kata Sayyidatina Aisyah, zakartu naron fabakaitu. Wahai Rasulullah, wahai suami aku, dipeluknya Nabi SAW ketika itu. Maka kata Sayyidatina Aisyah, aku teringat berkenaan neraka. Maka aku pun menangis. Kenapa menangis bila ingat neraka, tuan-tuan? Ini saya sebut, saya nak palitkan juga dengan Ramadan. Kita nak bawa benda ni dalam Ramadan. Kenapa sampai tahap Sayyidatina Aisyah ni dia boleh menangis sebab ingat neraka, tuan-tuan? Sahabat. Para sahabat ini dididik, yang mana mereka rasa perkara akhirat ini adalah perkara yang sangat-sangat mereka yakini. Lebih mereka yakin daripada apa yang mata mereka ni sedang tengok. Sampai tahap begitu, tuan-tuan. Neraka ni tak pernah nampak. Kita tak pernah nampak neraka. Sahabat tak pernah nampak neraka. Tapi sahabat cuba usaha untuk cari iman. Sehingga tahap iman mereka itu nampak neraka tu real sangat. Sehingga cuba bayang, tuan-tuan. Cuma ingat pasal neraka. Cuma dengar berita-berita kabar about hell, kan? Anin nar. Tentang neraka. 3 bahasa saya sebut. Tentang neraka. Sudah cukup membuatkan Sayyidatina Aisyah itu menangis. Persoalan besar dia, tuan-tuan, untuk kita hadapi Ramadan. Dalam umur 70 tahun, berapa kali kita menangis sebab ingat neraka? Besar tu soalan, tuan-tuan. Besar soalan tu, tuan-tuan. Ustaz, bukan masalah tak nak nangis. Masalah kita, tuan-tuan. Masalah saya. Neraka pun tak ingat. Macam tu masalah kita. Masalah kita ni, akhirat tu jadi perkara yang sangat jauh. Akhirat tu jadi perkara yang sangat asing. Dia jadi gharib, jauh sangat daripada pemikiran kita. Para sahabat ni, mereka ni duk sentiasa ingat ataupun ikat diri mereka ni dengan akhirat. Hakikat sebenar yang kita nampak, kita pergi masjid, kita pergi surau, kita pergi pasar, kita pergi pejabat, mundah mandi sana sini, tuan-tuan. Nampak kita pergi pejabat, rupanya langkah hakikat sebenar kita itu, langkah kita itu satu langkah tanda kita dekat dengan, bukan dengan destinasi, bukan dekat dengan pejabat. Tapi hakikatnya kita bawa satu langkah itu lebih dekat dengan akhirat. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini menganggap akhirat itu besar sangat. Cuma mereka ini banyaklah sahabat-sahabat itu cuma ingat khabar langit je. Cerita syurga neraka je. Habis nangis dah. Kita jenuh nak nangis, tuan-tuan. Bayang, tuan-tuan, kita panggil koreksi diri untuk hadapi Ramadan hari ni. Bayangkan, tuan-tuan, kita ni tak usah cakap nak ingat neraka lah. Kita ni dalam qiyam, kita kena qiyam. Dalam keadaan malam yang senyap sunyi, kita bangun munajat, kita zikir. Dalam zikir tu pula kita kena buat lagu. Kan? Lagu jiharkah pula solat kita tu. Jiharkah ni sedap lah, lagu sedih kan. Dia mendayu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sedap tu kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia mendayu sangat. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dengar lagu jiharkah, tuan-tuan. Nabi selalu bawa lagu ni. Sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia, tuan-tuan. Kenapa kita ni sampai tahap kena lagukan Fatihah, kena lagukan zikir, kan? Kenapa perlu kita panggil apa kalau dalam bahasa nasyid tu, perlu disenandungkan. Kalau dalam bahasa Siti Nurhaliza tu, kenapa perlu dinazamkan, kan? Nazam lebaran gitu. Itu kan bahasa-bahasa lagu tu. Kenapa kita perlu nazamkan? Kenapa perlu senandungkan? Kenapa kita perlu lakukan? Sebab kita nak rasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak rasa sesuatu, ada kesan dalam hati kita, supaya lembut hati kita dengan lagu-lagu tersebut. Padahal kalau kita fikir balik, istighfar perlu, tuan-tuan, macam tu. Boleh je istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Tapi kerana hati kita ini terlampau keras, sampai kita ini pujuk-pujuk sampai ke tahap itu. Dibacakan pula syair ketika mana kita kiam, tuan-tuan. Ilahi lastulil. Kita lagukan, tuan-tuan, supaya kita ada rasa tusukan di dalam hati. Waktu malam kiam, punyalah nak ambil suasana. Itu pun masalahnya awal-awal je. Dah selalu sangat kiam, bawa doa yang sama, bawa lagu yang sama. Akhirnya hilang dah, tak boleh nangis dah dengan lagu-lagu tersebut. Sebab hati kita ini terlalu jauh dengan akhirat. Kita cuba nangis, tapi kita nangis kerana lagu yang kita senandungkan. Bukan sebab kita rasa akhirat tu dekat. Hijab kita dengan akhirat ni dia macam tebal sangat. Menyebabkan hati kita ini susah terkesan dengan syurga. Susah terkesan dengan neraka. Susah terkesan dengan mahsyar, mizan, sirat. Kita dengar kisah, kalau kita dengar kisah orang yang paling garang sekalipun, dalam dunia ni kita dengar orang yang paling garang siapa, tuan-tuan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Garang pun mereka itu ataupun Sayyidina Umar ini boleh menangis sebab duk ingat syurga. Kita, tuan-tuan, baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni dia cerita neraka dengan syurga. Ya tufun, minta maaf itu surah Al-Qiyamah. Cerita pasal syurga dan neraka. Zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah cerita satu-satu tanda-tanda clue. Kalau orang masuk neraka ni macam mana? Allah kata nanti sampai je kat syurga, Allah kata tu kepala kena pegang dah, kaki kena pegang dah. Tu ahli neraka dah. Tuan-tuan, itu cerita seram ahli neraka, tapi kita tak pernah nak nangis tentang cerita-cerita itu. Tak boleh nak nangis. Sebab hijab akhirat dengan kita itu ada satu hijab yang sangat tebal. Sebab apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Saya nak sebut satu sentuhan ataupun perkara yang namanya cinta. Hub. Hub ni, tuan-tuan, kita punya sayang pada Allah itu kadang-kadang lari. Kadang-kadang terpesong. Sebab hub. Sebab cinta mereka dengan kemanisan akhirat, maka mereka boleh menangis. Mereka kadang-kadang nangis tu bukan sebab takut, tuan-tuan. Macam Sayyidatina Aisyah takutlah. Tapi ada keadaan mereka itu nangis sebab rindu. Sebab itulah Syekh Ramadan Al-Buti sebut, hub, cinta itu tidak selamanya sebagai anugerah. Tidak selamanya anugerah itu adalah cinta. Tidak selamanya rezeki itu adalah cinta, kata Syekh Ramadan Al-Buti. Tak selamanya pemberian-pemberian Allah itu sebagai tanda cinta. Selamanya. Apa yang Rasul sebut? Ingat tak apa Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam? Apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu riwayat Imam Hakim kan, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam hadis tersebut. Dalam bab syu'abil iman, dalam menceritakan bab iman. Ingat tak apa yang mereka sebut? Apa yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yu'ti malan liman yuhib wa liman la yuhib walakin la yu'til iman illa liman yuhib. Kata Nabi SAW, Allah itu berikan harta, berikan kekayaan, liman yuhib, pada siapa yang disuka. Waliman la yuhib, juga diberikan harta itu kepada orang yang Allah tak suka pun. Walakin, tetapi, la yu'til iman, Allah itu takkan berikan iman. La yu'til iman, takkan memberikan keimanan, rasa terserap, rasa rindu, rasa sentak, rasa sentak dan sentap. Lain kan K dengan P. Sentak dan sentap dengan apa-apa tentang akhirat. Walakin la yu'dil iman. Allah tak bagi iman itu illa liman yuhib, kecuali pada yang Allah sayang sahaja. Maknanya pemberian harta, pemberian apa sahaja boleh jadi bukan dari asbab cinta. Ada orang yang Allah beri rezeki dia banyak sangat. Akid. Bahasa Arab sikit. Pasti tak? Adakah kita pasti? Itu tanda Allah mencintai dia. Itu tanda Allah mencintai kita. Allah bagi saya kenderaan. Adakah kita pasti? Allah cinta kita dah dengan sebab perkara itu. Allah jaga dia daripada bencana, selamat daripada gempa bumi. Akid. Adakah pasti dan pasti? Itu adalah termasuk dalam hal kecintaan Allah? Tuan-tuan, puan-puan dan hati Allah.
boleh jadi Allah istidrajkan dia. Kalau macam tu, maknanya pemberian, kemuliaan. Allah tutup aib. Allah bagi rezeki yang banyak. Allah bagi kemuliaan yang sangat-sangat besar. Allah bagi penjagaan keselamatan yang sangat-sangat. Bukanlah selamanya berbentuk kecintaan. Sebab hub itu syai'un akhar. Syai'un akhar. Cinta itu adalah satu perkara yang berbeza dan satu perkara yang lain. Tetapi kalau kita lihat, dirinya itu mampu berbuat baik. Jika kita rasa diri kita ini yasta'nis, berasa senang, bersenang-senang, kita rasa tenang dan nyaman apabila duduk di dalam majlis yang sebegini. Kita rasa enak, kita rasa seronok apabila membaca Al-Quran. Kita rasa senang dan kita rasa rugi apabila kita tak bangun ibadat malam. Yastabshir. Bersukalah, bergembiralah, ketahuilah bahawanya bi'annaha dalilun. Itu adalah satu tanda. Bahawa itu adalah satu tanda bahawasanya Allah sedang mencintai hamba-Nya. Dalilun, membuktikan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya. Tuan-tuan, itu satu kecintaan. Tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah saya bawa satu kisah tadi, Sayyidatina Aisyah cerita pasal neraka. Kita sambung tuan-tuan, hadis tu panjang sebenarnya. Saya sambung sikit lah, mana ada 10 minit lagi. Fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Maka Sayyidatina Aisyah ni, dia pernah tanya Nabi. Ketika mana Nabi datang ketika itu, maka ditanya kepada Nabi SAW. Fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Wahai Nabi, wahai Tuan, nanti bila ke akhirat nanti, kamu akan ingat ke keluarga kamu nanti? Risau dia. Takut Sayyidatina Aisyah ini, Nabi tak cari dia masa hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Amma fi thalasin mawatina fala yadhkuru ahadan. Kata Nabi SAW, aku boleh teringat. Tapi kata Nabi SAW, dalam ingatan itu ada 3 tempat yang tak ada orang yang akan ingat orang lain dah. Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah tu nangis sebab takut neraka. Nabi tambah lagi. Dalam 3 tempat, kita ingat orang ketika itu, semua sekali kita pandang orang, kita ingat itu mak saya, tapi kita cari dia dengan sebab nak tuntut. Tapi kata Nabi SAW, ada 3 tempat yang kita sampai tak mampu nak cari orang lain dah. Kata Nabi SAW, indal mizan. Hatta ya'lama ayakhifu mizanu. Sehinggalah, kata Nabi SAW, indal mizan. Iaitulah ketika mana yang pertamanya, ketika mana di atas titian, di atas neraca timbangan. Hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu. Sehinggalah orang tadi dia tahu dah, dia dah selesai timbangan dia itu. Sampai dia tahu timbangan dia itu, kebaikan dia itu ringan ataupun berat. Maka ketika mana amalan ini ditimbang-timbang, maka tidak mampu kita ingat benda lain selain kerisauan kita kepada timbangan tersebut, manakah yang lebih ringan dan yang lebih berat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi yang keduanya, kata Nabi SAW, indal kutubi. Kata Nabi SAW. Yang pertamanya indal mizan, yang keduanya indal kutubi, ketika mana buku catatan kita itu diberi. Sehinggalah ya hummu ikra'u kitabiyah. Kata Nabi SAW, sehinggalah seruan keluar, bacalah catatan amalan kamu, hatta ya'lama yaqa'u kitabuhu afi shimalihi au min Allahumma sallam wara'ihi zahri. Kata Nabi SAW, bacalah amalan kamu itu sehingga tahap nanti, sehingga selesai ataupun sehingga tahap kita baru tahu. Hatta ya'lama yaqa'u kitabuhu. Kat mana nanti datang kitab tu? Adakah daripada tangan kiri kita? Ataupun daripada wara'u zahri, daripada belakang kita? Ataupun sebaik-baik tempat, iaitulah berada di tangan kanan kita. Waktu itu tuan-tuan,
Ya hummu iqra'u kitabiyah. Keluar suara sebegitu tuan-tuan. Kita dah tak mampu fikir orang lain dah. Tersenyap, terduduk, menangis. Cair badan masing-masing. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kain ketiga tuan-tuan. Wa inda sirati. Kata Nabi SAW. Iza wudi'a baina zahraini jahannama. Ketika mana kita nak lintas sirat. Ketika mana kita nak melintas titian sirat. Ketika itu, ketika tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Nabi sebut ketika mana dibentangkan titian sirat itu, yang mana baina zahraini jahannam. Di antara sirat itu, kata Nabi, memang ada neraka jahannam. Tuan-tuan bayanglah macam mana. Nak lalu jambatan, tapi bawah ada neraka jahannam. Neraka yang hitam sangat. Boleh mendengus pula. Boleh bernafas pula. Dia boleh bernafas tuan-tuan. Menghembuskan nafas. Sehingga tahap begitu tuan-tuan kita kena lalu. Dan ketika ini pun kita kena melintasi api neraka. Kata Nabi SAW. Hafaj kala libu kathiratun wahasakun kathiratun. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup sekadar kita nak lintas itu ada neraka jahannam. Tetapi Allah kata, Nabi kata SAW. Hafaj kala libu. Allah letakkan pula beberapa pengait-pengait dan duri-duri supaya sangat susah perjalanan itu, sebab Allah dah bagi senang sangat untuk pengamalan kita di dunia. Nak lintas sirat tu diletakkan duri berbagai-bagai supaya orang yang dah berpengalaman beramal dengan Allah di dunia ini, maka dia senang je nak mengelak atau melintas perkara tersebut. Tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dibawa tentang neraka, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Cuma dalam ini ada beberapa kontra sikit. Ada Nabi SAW keluarkan hadis daripada Malik. Tak maaf saya tak boleh panjang sangat, ada 5 minit. Jadi ada satu hadis pula Nabi SAW sebut pada Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, minta maaf bukan Imam Malik, Malik lah. Imam Malik. Kata Nabi SAW kepada Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, nanti akan ada datang syafaat daripada beliau. Tapi Nabi sebut secara jelas. Nabi kata SAW, syafaat itu akan aku beri ketika mana kamu melintas titian sirat. Akan aku beri ketika mana timbangan itu diletakkan di atas neraca. Ada kontra sikit lah, macam pelik sikit. Tadi kata tak boleh ingat orang, tapi tiba-tiba ada bagi syafaat. Jadi tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, sebenarnya Sayyidatina Aisyah ini Nabi jawab sebegitu untuk supaya Allahumma salli ala Muhammad, supaya Sayyidatina Aisyah ini tidak terlalu rasa bergantung terhadap manusia. Sampai Nabi tu ajar supaya Sayyidatina Aisyah tak boleh gantung sangat pada Nabi SAW. Tak boleh. Dia rasa terjamin dengan adanya suaminya. Beliau rasa beliau boleh masuk syurga sebab ada Nabi SAW. Maka Nabi ajar satu perkara. Bertahanlah, berlindunglah dengan amalan-amalan, dengan kapasiti sendiri. Kena ada usaha yang lebih tekun dengan kapasiti yang sendiri. Kalau kita dalam kapasiti kita sekarang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nak cerita akhirat tu jauh sangat, kita pergi kubur dulu. Kita kalau nak meninggal, kita meninggal tuan-tuan. Daripada hidup ni kita dah mengharapkan orang yang akan tahlilkan kita nanti harap-haraplah ramai. Persoalannya tuan-tuan, boleh ke kita garanti akan ada orang bantu kita tahlil nanti? Boleh ke kita garanti Fatihah tu orang boleh bagi hari-hari supaya kita tenang sikit dalam kubur? Tak boleh tuan-tuan. Jadi Nabi kata pada Sayyidatina Aisyah, bukan tak ada syafaat. Nabi bukan tak sebut syafaat pada Sayyidatina Aisyah, tapi Nabi nak sebut amalan. Tuan-tuan, amalan ini Ramadan itu paling besar. Digandakan berbanyak-banyak gandaan. Sehingga ada satu tempat yang dimuliakan umat Muhammad itu, iaitulah malam Lailatul Qadri. Diberikan satu malam yang sangat hebat nanti tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita ini masih cuba-cuba untuk bergantung hanya dengan amalan kita yang kadang-kadang istighfar tak sampai 70 tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni ego, sebab tu saya sebut takbir tu tak masuk dalam hati. Jadi sampai tahap kita rasa istighfar kita dah cukup dah.
Kita rasa macam, alah tak apa buat dosa. Nabi kata tak apa, sebab nanti kita boleh minta ampun lagi. Sampai kita tahap begitu tuan-tuan. Kita rasa macam egonya kita ini tidak mengejar semua itu. Sedangkan sahabat-sahabat yang dijamin syurga, mereka ini menangis hanya kerana diingatkan tentang neraka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok kisah Abdullah bin Rawaha, cerita neraka ni tuan-tuan. Sahabat memang pelik-pelik. Tengok Abdullah bin Rawaha. Pernah satu malam dia nangis. Abdullah Rawaha ni menangis tuan-tuan. Bini dia tengok, kenapa ni tuan-tuan? Dia dah tak kira macho suami dah tak ada dah masa tu. Tiba-tiba dia nangis je seorang-seorang. Dia tanya, wahai Abdullah bin Rawaha, wahai suamiku, kenapa? Maka kata Abdullah bin Rawaha, aku teringat. Suatu masa nanti aku akan melintas titian sirat. Aku tak tahu aku ni lepas ke tidak. Menangis tuan-tuan. Abdullah bin Rawaha. Maka bila dia tanya kan bila tanya datang, kenapa nangis ni? Oh really? Really? Cause of that? Gitu kan. Betul ke sebab ni? Betul ke sebab tu je nangis? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, isteri dia datang tanya, kenapa ini? Maka dia kata nangis sebab ini. Maka isteri dia kata betul ke sebab ni? Apa yang jadi tuan-tuan? Isterinya datang kepada suaminya, lepas tu dua-dua nangis. Dek kerana teringat dengan titian sirat sahaja. Isteri tumpang nangis. Dek kerana goncangan takut dengan titian sirat. Bandingkan dengan kita selama 70 tahun. Berapa kali? 70 tahun, 60 tahun, 30 tahun. Berapa kali kita, tadi kita sebut nangis sendiri tuan-tuan. Berapa kali kita suami isteri pula nangis sebab akhirat. Kalau kita tengok muka saya ni tuan-tuan, Ahmad Raya dah hidup lama dah ni. Lama dah. 30 tahun, 20 tahun begitu. Lama sangat dah hidup. Tapi tuan-tuan, pernah tak kita nangis sama-sama? Laki bini duduk, nangis sebab sirat je. Buka cerita, nangis sebab ingatkan Allah. Buka cerita, sabar. Ini kan ujian. Pernah tak kita nangis sama-sama suami isteri untuk mengingatkan diri kita yang Allah tu ada? Maka kata Nabi SAW, yahbisullahu biha liman sya'a min khalqihi hatta ya'lama ayanju amla, kata Rasulullah SAW. Sehingga tahap Allah akan kata apa? Di titian sirat itu, kenapa Abdullah bin Rawaha ni takut sangat? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah yang akan menahan sesiapa yang Allah suka, yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, sehinggalah mereka ataupun kita nanti tuan-tuan, secara real, inilah kita tengok secara tepat titian itu di depan itu, sehingga tahap kita tak boleh nak mikir apa-apa dah, sehingga nanti kita tahu, sehingga kita sedar ataupun kita perasan yang kita ni sampai terlupa nak ingat orang lain, ketika mana kita dah lepas. Selamat ataupun tak daripada pengair, waktu tu dah lepas ataupun tak lepas, ketika itulah baru kita ingat balik mak bapak kita pandang balik, janganlah masukkan mak bapak saya juga dalam neraka. Kan? Ataupun tolonglah angkat ibu ayah saya, tolonglah angkat anak saya, tolonglah angkat kawan saya. Sayalah yang bawa dia dulu ke situ, tapi saya seorang bertaubat, dia tak bertaubat. Tuan-tuan, kita akan rasa menyesal yang teramat, sebab ketakutan itu bukan ketakutan yang kita ada di dalam dunia sekarang. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perkara ini yang perlu kita bawa dalam Ramadan. Ada keadaan kita perlu bawa perkara yang ditakuti, perkara yang menakutkan dalam cerita-cerita akhirat, untuk membangkitkan rasa keinginan, rasa takjub, rasa akbar, rasa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ada kala begitu. Ada kalanya kadang-kadang kita perlu berlembut dengan hati kita tuan-tuan. Perlu berlembut dengan hati kita, ceritakan bab cinta, ceritakan bab indahnya cinta. Perlu, supaya kita itu tak putus asa dengan takut-takut itu. Kita rasa suka, kita rasa senang, kita rasa Allah itu mempunyai hikmah dan kemaafan yang sangat besar. Dan itulah sifat Allah itu, itulah Allah yang maha besar, Allah yang maha penyayang. Beliau itu, ataupun Allah minta maaf, Allah itu lebih banyak menceritakan kelembutan, lebih menunjukkan kasih sayangnya lebih daripada kemarahannya di dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, moga memberi manfaat untuk kita, moga memberi satu, kita panggil walaupun ketakutan, tapi memberi satu semangat untuk kita kejar cinta Allah,
di hari-hari Rejab, Sya'ban, Ramadan. Ini sama-sama kita tu. Cuma satu peringatan ataupun satu perkongsian saya ulang semula tadi, sama-sama kita ucap ataupun sama-sama kita amalkan la haula wala quwata illa billah, dan masukkan dalam hati yang Allah itu tak ada benda lain. Kita memang perlu pertolongan Allah. Yang keduanya, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia kerana kita ni lemah, maka bawa doa tersebut dalam setiap kali solat. Apa solat pun, jenis solat pun, fardu dan sunat, bawa minta tolong pada Allah. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang sentiasa ingat Engkau, Ya Allah. Bantu sangat-sangat aku ni orang yang sentiasa jadi orang yang syukur pada Engkau, Ya Allah. Bantu sangat untuk aku ni jadi hamba yang terbaik untuk-Mu, Ya Allah. Subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Moga-moga Ramadan kita Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelum-sebelum ini. Saya serah semula kepada Ustazah Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh buka soalan Ustaz ya. Kalau ada soalan nak tanya. Silakan. Saya nampak kat sini Puan Hayati angkat tangan. Nak tanya soalan ke? Salah tekan. Saya suka dengar tentang syurga kerana saya nak kuatkan lagi diri kepada Allah kerana seronok ke syurga. Alhamdulillah. Memang begitu. Memang semua orang sepatutnya. Fitrah. Allah. Jika ada soalan. Pak Rosni ke nak tanya? Jazakallah. Puan Latifah. Tak ada kot. Tajiklah semua Ustaz ya? Tak ada. Okay, belajar jazakallah khairan pada Ustaz Muhammad Nazim atas pengusian ilmu peringatan Ramadan ini, dan semoga sedikit sebanyak memberi penjelasan dan kefahaman buat kita semua dan manfaat juga buat kita semua, kerana Ramadan akan hampir pada kita semua, dan masa itulah kita merenung, boleh berfikir, merenung diri sendiri, bersolat tarawih, membuat kebajikan, juga meluangkan masa dengan keluarga, sahabat handai di masjid, melalui bertadarus, mentadabbur Al-Quran. Dan jangan pula di Ramadan saja, di luar Ramadan juga kita boleh bertadarus Al-Quran bersama-sama keluarga. Dan barang siapa yang menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan satu jalan baginya ke syurga, insya-Allah. Dan Ustaz, kita bolehlah tutup Ustaz ya, majlis tu, tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Sekejap, saya nampak dia ada soalan tu. Ada soalan ya? Boleh. Tentang syafaat. Silakan, siapa tu? Puan Ania. Silakan. Jika ada soalan. Adakah? Ataupun syafaat. Syafaat ni, kalau saya nak terangkan lebih lanjut, dia syafaat ni dia Allahumma salli Muhammad. Syafaat ni benda berat lah. Dia memang ada satu kitab tentang syafaat. Ada keadaan Nabi beri jubah, ada keadaan Nabi beri lidah, ada keadaan begitulah. Tapi syafaat ni dia bukan poin utama untuk kita lepas ke akhirat, tak. Dia tetap juga macam Sayyidatina Aisyah tadi. Nabi tetap tak bagi umat dia tu macam berharap sangat pada Nabi SAW, sebab tetap juga dia limited, tetap juga dia terhad. Jangan terlampau mengharap begitu, sebab kita ada satu anugerah pergerakan yang sebenarnya kita perlu bergerak sendirilah. Syafaat ni memang cerita dia panjang lah. Memang keadaan dia senang. Cuma syafaat ini dia ada syarat, tuan-tuan yang dimulakan Allah. Syarat dia, kita kena betul-betul macam tadi itulah. Takbir, kita cinta Allah. Takbir itu ada Rasulullah dalam tu. Barulah syafaat itu boleh capai dengan syafaat yang paling penuh. Kalau tak, kita sekadar dapat lidah, serban, Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa tak dapat nak bantu pun dengan keadaan kita yang sangat jahil, yang sangat tak mampu, tuan-tuan. Jadi kita kena usaha juga lebih daripada yang mengharapkan syafaat itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga menjawab yang ringkas begitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ada soalan lagi gitu? Assalamualaikum Ustaz. Ya, wassalamualaikum. Syafaat ni hanya di akhirat saja ke, ataupun kalau di dunia kita dapat pertolongan daripada seseorang ke apa ke, dipanggil syafaat ke macam mana? Macam tu. Istilah syafaat. Baik, terima kasih. Syafaat hanya daripada Allah dan tiada daripada manusia kan. Ya, syafaat ini kalau sebagian ulama sebut, dia sebab istilah aja, tuan-tuan. Dia tak ada disebut secara
tempat dalam Al-Quran tu syafaat tu mesti daripada Nabi. Sebenarnya bukan macam tu. Tapi sebenarnya syafaat ni ada perbahasan. Memang ada ulama sebut syafaat tu daripada Allah. Tapi sebenarnya ulama dia ada takwil-takwil sikit. Maksudnya syafaat daripada Allah itu, syafaat tu tetap juga Allah beri pada Nabi. Nabi ni bukan pilih. Bukan pilih. Allah yang gerakkan hati Nabi tu untuk pilih siapa. Maknanya memang kalau secara hakikatnya, syafaat tu Allah yang bagi sebenarnya. Dengan sebab kita punya kebaikan. Bukan sebab kita punya macam, aku Muhammad dapat syafaat. Tak. Sebab kebaikan kita juga kat dunia. Sebab tu yang perlu kita cari adalah kita punya usaha. Sebab nanti syafaat tu bukan sebab kita umat Muhammad, tak. Tapi syafaat tu sebab ada amalan kita yang tersembunyi yang Allah saja titipkan dekat ujung-ujung. Contoh, saya ni selalu sangat nangis bila dengar nama Nabi sebagai contoh. Benda tu bukan satu catatan pahala yang kita panggil, yang disebut dalam Quran. Tak berapa, maksudnya tak banyak yang disebut sebegitu. Tapi tangisan kerinduan itu menyebabkan Allah nak bagi satu kelebihan, namanya syafaat. Dan syafaat itu daripada Allah cuma disampaikan oleh Nabi SAW lah ketika itu. Nabi yang mohon pada Allah balik, sedangkan Allah sebenarnya yang menggerakkan hati Nabi, dan sebenarnya itu adalah daripada amalan kita kat dunia pun. Dia sebegitulah. Dia patah-patah balik kita juga sendiri yang akhirnya seperti mana hadis yang kita sebut tadi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga menjawablah. Jadi saya harap, saya anggap itu saja soalan terakhir kita. Moga-moga menjawab. Baik. Ya, ada lagi ke tu? Baik, itu saja saya rasa. Jadi yang daripada Sharifah Azizah, dia kata kita Hayatus Sahabah yang Ustaz sebut tadi secara ringkasnya. Bincang tentang apa? Hayatus Sahabah ni dia lebih bincang tentang sahabat lah. Namanya Hayatus Sahabah. Dia menceritakan tentang peribadi dan kehidupan sahabat Nabi selepas ketiadaan Nabi. Begitu. Tapi banyaklah kisah-kisah ketika Nabi hidup juga. Cuma dia banyak kisahnya lebih pada selepas ketiadaan Nabi tu, Nabi apa yang sahabat buat, apa yang mereka ini cuba untuk bangkitkan diri dia orang tu, walaupun tak ada Nabi, dia orang cuba bangkitkan diri mereka itu. Banyaklah. Itu sahabat ni seronok juga sebenarnya. Jadi dia cerita-cerita bab sahabat lah kebanyakannya. Dia tak cerita tentang Nabi secara khusus dalam tu. Jadi sangat-sangat dianjurkan bacaan tersebut. Sebab ia ada juga sirah lah, sirah Nabi yang sahabat ni kadang pendam. Dia pendam, bila Nabi tak ada baru dia cerita kat sahabat-sahabat lain. Inilah antara kisah-kisahnya. Kisah tadi tu, Sayyidah Aisyah tu, itu Sayyidah Aisyah dia ceritakan balik je sebenarnya. Dia pendam, akhirnya dia ceritakan pada sahabat. Sebab tu riwayatnya adalah daripada Aisyah. Sebegitu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi saya anggap itu sajalah soalan terakhir kita. Dah terlebih 5 minit gitu. Banyak. Jadi kita tangguh program ataupun majlis kita hari ini dengan kafaratul majlis wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih semua kepada penganjur dan yang hadir. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz.